Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu nak menyambung lagi bab 8. Tajuk dalam bab 8 kita kali ini ialah usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Jadi sebelum ni cikgu dah terangkan dua tajuk dalam bab 8 iaitu tentang yang sebelum ni ialah tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Kemudian dengan reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu. Bila menerima reaksi, apa tindakan dan seterusnya, apa usaha yang dilakukan oleh pembesar Melayu dalam memodernkan negeri. Jadi, pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menilai usaha pembesar Melayu dalam memodernkan negeri yang mereka takbir. Lihat dulu pengenalannya. Para pembesar negeri-negeri Melayu berusaha bergandingan dengan pemerintah negeri-negeri yang lain dalam proses pembangunan dan pemodenan demi kesejahteraan rakyat tempatan. Jadi, ada usaha-usaha memodernkan negeri yang melibatkan pembangunan sosioekonomi, pembangunan pertanian, pembangunan bandar, pentadbiran dan juga pendidikan. Ahli-ahli mesyuarat persekutuan serta kepimpinan tempatan di Sarawak dan juga di Sabah lah. Ini termasuk Sabah dengan Sarawak. Kita lihat yang pertama, apa usaha yang dilakukan oleh raja-raja ataupun pembesar, iaitu pembangunan sosioekonomi. Pembangunan sosioekonomi. Kalau kita lihat di sini, Long Jaafar. Long Jaafar dan Tengku Menteri Ngah Ibrahim merupakan usahawan bijih timah yang memajukan daerah Larut Matang. Mereka ni memajukan daerah Larut Matang. Mereka banyak berjasa dan memartabatkan bangsa menerusi penguasaan ekonomi. Itu pada abad ke-19 lah. Pada abad ke-19 berhadapan dengan peluasan kuasa British. Ingat ini di Perak ya. Membawa kemajuan di Larut. Memperkenalkan Melayu di pasaran dunia sebagai pengeluar utama bijih timah. Yang kedua, Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Tengku Menteri Ngah Ibrahim ni merupakan seorang jutawan yang berwatak nasionalis dan berwawasan dalam membangunkan ekonomi negara. Kemudian dia menggalakkan ataupun menubuhkan pusat pengajian agama dan membina sekolah Melayu di Matang. Matang di mana? Di Taiping. Memberi pendidikan kepada anak-anak tempatan. Kemudian jadi mereka dia menemui Sultan Abu Bakar di Johor dan mempelajari sistem pentadbiran moden. Ingat tadi sebelum ni cikgu dah terangkan di Johor Sultan Abu Bakar yang memang British tak boleh campur tangan. Jadi Ngah Ibrahim berjumpa dengan Sultan Abu Bakar untuk mempelajari sistem pentadbiran di Johor untuk memajukan daerah Larut. Jadi usaha Ngah Ibrahim ini berakhir apabila beliau dijatuhkan hukuman buang negeri di Pulau Seychelles dan meninggal dunia di Singapura. Itulah Pakatan Barat lah. Kemudian seterusnya pada 9 September 2006 jenazah Paduka Menteri Ngah Ibrahim ini dikebumikan semula di kota Ngah Ibrahim. Maksudnya dia meninggal pada tahun 1895. Tapi pada tahun 2006 telah ada usaha untuk membawa kembali jenazah, kemudian ambil dan disemadikan semula di kota Ngah Ibrahim lah. Kompleks sejarah Matang di Taiping. Itulah jasa Ngah Ibrahim. Seterusnya kita akan lihat pembangunan pertanian. Yang kedua ialah pembangunan dari segi pertanian. Tadi yang pertama ialah sosioekonomi.
Okey, yang kedua ialah pembangunan pertanian. Okey, pembangunan pertanian ni kita lihat Wan Muhammad Saman. Wan Muhammad Saman ni kalau awak biasa dengar, kalau pergi ke Kedah dia ada terusan. Terusan Wan Muhammad Saman. Nama seperti nama beliau lah. Beliau ni dikenali sebagai tokoh yang membangunkan negeri Kedah. Beliau juga telah mencetuskan idea membina terusan dari Alustar hingga ke kaki gunung Jerai. Kan Kedah ialah kawasan sawah padi kan. Okay, sempena mengenangkan jasa beliau, terusan itu dinamakan Terusan Wan Muhammad Saman. Okay, terusan itu dibina dengan ukuran panjang 36 km, lebar 7.5 meter dan 1.5 meter dalam dia. Dan menggunakan kaedah sistem kerah dan peralatan tradisional. Okay, kejayaan pembinaan terusan ini oleh Wan Muhammad Saman ini berikan kesan kepada pembangunan negeri Kedah, terutamanya dalam bidang pertanian. Jadi banyak tanah dibuka untuk penanaman padi. Okay, Kedah memang terkenal dengan tanaman padi lah. Okay, seterusnya yang ketiga, apa usaha yang dilakukan oleh pembesar Melayu? Pembangunan bandar, membangunkan bandar. Okey, ini dilakukan oleh Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Beliau telah melukis peta lengkap pertama negeri Johor. Nampak tu. Memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan, pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Beliau juga telah mengasaskan pembukaan bandar Maharani, Muar, Endau dan bandar Penggaram Batu Pahat. Kan? Okey, beliau juga telah membuat ketepatan ukuran peta tersebut dan disahkan oleh pakar-pakar jabatan ukur dari London. Nampak betapa bijaknya pembesar kita ya. Peta Johor yang dilukis oleh beliau tu mendapat pengiktirafan ya ataupun disahkan oleh pakar-pakar jabatan ukur dari London. Okey, pada tahun 1893, okey, Batu Pahat pula dibangunkan oleh beliau secara rasmi. Kemudian dikenali Datuk Bentara Luar, jawatan dalam pentadbiran Johor iaitu Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan Ukur, Ketua Jabatan Tanah. Itu siapa namanya? Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Dia ada jawatan ni lah yang dia menjawat ini. Okay, jawatan yang dijawat oleh beliau, Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan Ukur, Ketua Jabatan Tanah. Okay, yang keempat. Okay, pertama tadi, kedua, ketiga dan yang keempat ialah pentadbiran dan pendidikan. Okay, kita lihat pembangunan dari segi pentadbiran. Datuk Jaafar bin Muhammad, beliau memelihara kedaulatan negeri iaitu dengan mengarahkan bendera Union Jack British dikibarkan lebih rendah daripada bendera Johor. Itu dia punya prinsip dia. Dia nak bendera kita yang berkibar lah. Bendera negara kita. Mesti tinggi daripada British. Dan kedua, beliau juga memartabatkan bahasa Melayu. Datuk Jaafar ni ya, menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Mewajibkan pegawai British berkhidmat di Johor, pakai pakaian rasmi kerajaan negeri Johor. Itu yang dilakukan oleh Datuk Jaafar bin Muhammad. Seterusnya Datuk Abdul Rahman bin Andak. Dia ni bertanggungjawab mengawal hubungan Johor dengan British. Bijak berdiplomasi dan berpandangan jauh serta mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, beliau juga bijak mematahkan usaha perluasan kuasa British. Beliau dibesarakan daripada pentadbiran Johor atas desakan British. Ni British tak sukalah ya bila ada je nak menentang dia, dia memang tak suka. Okey, seterusnya pada tahun 1888, Perintis menubuhkan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Badan Persuratan terulung ketika itu. Okey, itu di Johor lah dari segi pentadbiran dan pendidikan. Okey, kita masih lagi
membincangkan tentang pentadbiran dengan pendidikan. Kita tengok Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Siapa beliau? Beliau ini menggalakkan perkembangan pendidikan moden. Pada tahun 1883, beliau menubuhkan Jabatan Pelajaran dan Sekolah di Johor. Kemudian membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri, terdiri daripada tokoh birokrat, agama dan masyarakat. Beliau juga mendesak supaya mewartakan pendidikan, mewajibkan pendidikan ni kepada kanak-kanak Johor. Itu di Johor lah. Seterusnya, Syekh Islam Terengganu. Syekhul Islam. Sebutan dia Syekhul Islam. Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Aidrus dengan gelaran Tunku Paluh. Ni mestilah di belah-belah Terengganu ya. Pembesar Islam dilantik sebagai Syekh Islam dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga. Ingat ya. Sultan Zainal Abidin ketiga ni siapa? Pemerintah di Terengganu. Tokoh penting, merupakan tokoh penting, penasihat dan pembakar semangat Sultan menghadapi peluasan kuasa British dan terlibat dalam penggubalan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Beliau ya, orang penting lah di Terengganu. Seterusnya yang kelima ialah Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Itu antara usaha yang kelima. Mewujudkan Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Jadi, golongan bangsawan yang dilantik sebagai Ahli Majlis. Golongan bangsawan. Menuntut pembentukan Regimen Askar Melayu Diraja untuk menjaga keselamatan negara. Yang seterusnya ialah, yang ketiga ialah desak British untuk lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak watan, khususnya khidmat awam. Tak dengar sekejap. Akak telefon kejap lagi boleh tak? Akak tengah kelas sekejap. Sekejap lagi dah. Okey. Minta maaf ya. Kita sambung. Yang kelima tadi cikgu cakap apa? Apa antara usahanya ialah Ahli Mesyuarat Persekutuan lah. Ada 3 ya. Golongan bangsawan dilantik. Mereka ni menuntut supaya menubuhkan Regimen Askar Melayu. Mendesak British membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak watan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Kemudian kepimpinan yang keenam ialah kepimpinan tempatan di Sabah dan juga di Sarawak lah. Kepimpinan tempatan di Sabah dan juga di Sarawak. Yang pertama ialah berperanan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke. Ingat Sarawak lah dinasti Brooke. Hal ehwal berkaitan dengan umat Islam di Sarawak. Jadi pada awal abad ke-20 memulakan pengajian Islam lebih formal di Sarawak dengan menubuhkan Madrasah Al-Munshidah di Kuching. Jadi bersama-sama Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah dan Abang Haji Bu Hassan menubuhkan sekolah khas kaum wanita pelajari ilmu agama. Ini peranan Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Ini di Sarawak ya. Kemudian yang keempat, dilantik sebagai Datuk Hakim dan sebagai Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Jadi dia dilantik juga menjadi Datuk Imam. Dan yang terakhir mengasaskan Majlis Syuyukh Islam, dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Itu kepimpinan tempatan Sarawak. Orang yang bertanggungjawab ialah Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Yang seterusnya ialah orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad. Dia ialah ketua anak negeri dan membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran peringkat daerah. Kemudian juga menjaga keamanan, mengutip cukai, menguruskan hal berkaitan dengan pembahagian tanah, memajukan pertanian dan juga masyarakat tempatan. Juga menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri, mengendalikan kes berkaitan dengan hukum adat dan syariah. Ini peranan orang kaya-kaya Haji Muhammad
Arsyad. Jadi kesimpulan di sini ialah sejarah dapat membuktikan bahawa negara kita juga memiliki tokoh kepimpinan yang berwibawa, yang berusaha membawa kemajuan dan pemodenan untuk kesejahteraan rakyat. Juga berwibawa menjadi pemimpin. Kita jadi sebagai rakyat kita haruslah menghayati dan juga menjadikan inspirasi untuk kita membina kecemerlangan diri. Okey, jadi itu saja penerangan cikgu untuk kali ini. Kita ada sikit lagi tajuk 8.4. Jadi cikgu akan sambung untuk rakaman yang seterusnya lah untuk 8.4 yang terakhir. Jadi cikgu ucapkan terima kasih.